Itulah video dalam media sosial memaparkan seorang juruang hamil ditumbuk seorang pelanggan wanita sehingga lebam di muka dalam kejadian di sebuah pasar raya di Sauki, Johor Bahru, Johor pada Sabtu. Pergaduhan dipercayai berpunca daripada rasa tidak puas hati suspek yang mendakwa menunggu terlalu lama. Menurut mangsa Zuriani, kejadian berlaku semasa membuat pembayaran dan wanita tersebut mahu memulangkan satu barang yang dibelinya, namun dia meminta pelanggan terbabit menunggu kerana pembelian itu sudah masuk ke dalam sistem. Bagaimanapun, kata Zuriani, pelanggan wanita tersebut dengan tiba-tiba memarahinya dengan nada tinggi dan selepas pembayaran dibuat telah menumbuk mukanya sehingga mengakibatkan bengkak. Dakwanya tumbukan tersebut menyebabkan bahagian bawah mata sebelah kiri bengkak sebelum membuat laporan polis di Balai Polis Majidi pada hari yang sama. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, Asisten Komisioner Daud Selamat berkata, pihaknya menerima laporan polis dibuat juruang terbabit yang ditumbuk dan suspek yang melakukan tindakan itu. Katanya pada jam 6.32 petang Sabtu, mangsa berusia 25 tahun membuat laporan polis mendakwa mengalami kecederaan sakit dan bengkak di bahagian bawah mata akibat ditumbuk suspek. Katanya siasatan awal polis mendapati kejadian berlaku pada jam 3.17 petang di sebuah permis dalam pusat beribadah di Johor Bahru. Suspek dikatakan tidak berpuas hati terhadap mangsa kerana terpaksa menunggu lama bagi membatalkan pembelian satu barang diberi suspek. Susulan kejadian itu, suspek turut membuat laporan polis di Balai Polis Majidi pada jam 9.14 malam keesokan harinya. Polis menyiasat kes ini mengikut Seksyen 323 Kanun Kesiasaan. Rock berkata pihaknya mengesan rakaman video yang tular di media sosial oleh penama Zurina Mahmud pada jam 11.19 pagi. Dalam video rakaman, sistem kamera data tertutup berdurasi 1 minit 5 saat itu memaparkan kejadian perselisihan faham apabila pelanggan wanita dilihat menumbuk muka juruang terbabit ketika mengambil resit selepas pembayaran dibuat. Sebuah kren yang dipercayai digunakan oleh produksi filem dilaporkan tumbang dan menimpa banglo 99 pintu yang terletak di Jalan Bayram, Nibong Tebal, Pulau Pinang pada Jumaat. Kejadian itu menyebabkan struktur bumbung dan dinding rumah agam yang dipercayai dibina pada awal kurun 19 itu runtuh. Beberapa keping gambar insiden terbabit mula tular di media sosial sejak petang Jumaat dan mengundang pelbagai reaksi netizen berikutan banglo tersebut sebelum ini dikaitkan dengan mistis selain pelbagai kisah tersendiri. 4 tahun lalu, media melaporkan banglo usai itu tiba-tiba terbakar tanpa diketahui punca hingga mengakibatkan 70% tutup kayu alang dan lantai musnah. Difahamkan banglo itu dibina oleh seorang ahli perniagaan British dikenali sebagai Ramsden di tengah ladang kelapa sawit dengan seni bina Inggeris, lengkap 10 bilik, dewan tari, ruang tamu dan ia mendapat julukan rumah 99 pintu kerana susunan 5 hingga 6 pintu di setiap bilik. Kisah rumah itu mula mendapat perhatian apabila pada 1948, cucu kepada pemilik banglo itu dikatakan telah dibunuh secara kejam. Menurut kisah yang popular dalam kalangan penduduk tempatan, mangsa dikenali sebagai John St. Maud Ramsden telah ditembak tepat di kepalanya sebanyak 2 kali dan mati serta-merta. Sementara itu, ahli Dewan Undangan Negeri Jawi, Hang Moili, ketika dihubungi melahirkan rasa kesal dengan kejadian yang berlaku hingga mengakibatkan kerosakan pada struktur banglo terbabit. Katanya, saya hanya mengetahui kejadian ini apabila mendapat gambar insiden yang dikirimkan pada Jumaat. Syarikat produksi itu tidak memaklumkan apa-apa berkenaan tujuan mereka di sini termasuk mendapat kebenaran daripada pihak berkuasa untuk menjalankan sebarang penggambaran. Bekas Ketua Aktivis Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM Kelantan ditahan reman 2 hari bagi membantu siasatan berhubung kes mendatangkan kecederaan dan ugutan jenayah baru-baru ini. Perintah tahanan reman terhadap lelaki berusia 56 tahun dikeluarkan oleh Majestik Muhammad Hafizul Awang di Mahkamah Majestik Kota Bahru, Kelantan. Tahanan reman itu bagi membolehkan lelaki itu disiasat untuk Seksyen 323/506 Kanun Kesiasaan. Terdahulu, suspek menyerah diri di Balai Polis Binjai jam 7 pagi sebelum dibawa ke Mahkamah Majestik pada jam 9.50 pagi. Sementara itu, Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Zaki Harun ketika ditemui mengesahkan penahanan berkenaan. Media sebelum ini melaporkan Presiden Persatuan Muatai antara 4 individu yang dikehendaki oleh polis berhubung kesalahan jenayah seperti pukul, ugut, mendatangkan cedera dan pecah rumah di daerah ini. Ketua Polis Daerah Kota Bahru, Asisten Komisioner Muhammad Rosdi Daud dilaporkan berkata, selain itu pihaknya turut memburu Muhammad Izani Ibrahim, Muhammad Haziman Hikam Marhakimi, Dewan Syari Lazib dan Muhammad Syukri.